Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya kasihi Tuan Haji Pengurusi, Tuan Haji Daud, Al-Fadhil, Tuan Imam, Ustaz Muhaimin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pastinya dengan limpah kurnia rahmat, inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Pertamanya, untuk kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya. Betah lagi di waktu subuh ni, memang sepatutnya, sewajarnya, sewajibnya kita menzahirkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi dihidupkan, diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita dimatikan beberapa jam ketika kita tidur, kerana tidak ada siapa pun yang pasti bahawa mereka itu akan bangkit daripada tidur sekiranya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa pun yang pasti. Tidak ada siapa pun yang boleh memberi jaminan bahawa dia akan bangkit daripada tidur selepas dia tidur beberapa jam. Dan ramai juga orang yang terus tidur sampai hari kiamat. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu doa yang mengajar kita
supaya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita disedarkan, apabila kita dibangkitkan, apabila kita bangkit daripada tidur. Doa itu berkaitan dengan kehidupan kita. Doa berkaitan dengan kita dihidupkan kembali selepas kita tidur, selepas kita dimatikan sebentar. Tidur ni kira matilah. Tak ada orang tidur sambil berjalan, tak ada orang tidur sambil makan. Kalau kita tengok orang mati, macam itulah kita tidur. Pernah tengok orang mati? Pernah tengok? Jantung tak bergerak kan? Cuma bezanya orang mati ni dia tak tarik nafas. Tapi kita kalau kita tengok suami kita ke isteri kita tidur ke, ada tak tarik nafas sikit-sikit. Tapi taklah secara orang tidur lah, sikit-sikit tarik nafas. Itu ialah pergerakannya macam orang mati. Sebab tu Nabi ajar satu doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, itu segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahyana, yang menghidupkan kami kembali. Maknanya apa? Maknanya tidur tu mati. Maknanya tidur tu mati. Ba'dama amatana, terlepas kami dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, yakni kepada Allah lah, kita semua akan dibangkitkan, akan dihimpunkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ramai juga orang yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang Allah Taala izinkan cari rezeki, ulu kilir cari rezeki, diberikan kehidupan, diberikan rezeki dan sebagainya, digunakan segala panca indera, menggunakan segala panca indera yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata, telinga, kaki, tangan, mulut, hidung. Gunalah sepuas-puasnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam balik rumah boleh tidur, lena tidur, tapi subuh tak bangun. Subuh dah 6 lebih dah pun tak bangun, tak pergi juga surau. Nak kata apa macam ini? Nak kata apa orang macam ni? Siang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, gunalah semaksimal mungkin nikmat. Kaki tu bukan nikmat ke? Tangan bukan nikmat ke? Mata bukan nikmat ke? Bulu hidung pun nikmat. Cuba tak ada bulu hidung. Daripada kecil sampai mati kita bersedung. Mana bulu hidung tu nikmat. Tapi tak pernah orang fikir nikmat bulu hidung tu. Jangan katakan nikmat bulu hidung, nikmat bulu hidung tu kecil sangat. Ni nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat akal. Akal tu nikmat lah. Kita boleh tidur malam, nikmat. Ramai orang tak boleh tidur malam, gila dibuatnya. Tapi tak pernah fikir sebelum tidur tu, fikir tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Fikir, terima kasih ya Allah nak tidur tu, ya. Dan mohon kepada Allah supaya dibangunkan, dibangkitkan pada waktu subuh. Sebab apa? Sebab kita nak menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya boleh menggunakan lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tak datang main subuh ni, tolong dengar ni. Jangan korang turun tengok kaki kau terkehil,
terus lupa tak boleh jalan, padan itu langsung tak boleh pergi surau. Ya, tolong ingat sama nikmat tu. Surau sejengkal je daripada rumah, pekak sangat dia tak dengar azan, tu telinga dah pekak lah. Orang lain, tempat lain sibuk dengan macam-macam agendanya, geng subuhnya, meramaikan surau dan masjid dengan waktu subuh, penuh beribu-ribu orang datang main subuh. Subuh ni boleh kata mustahil lah, tak boleh datang kan. Lambat macam mana pun subuh plan lah. Kata subuh dah lambat sekarang ustaz, tak dan dah nak semayang subuh, pakailah baju kerja tu, apa masalah, datang main subuh sekejap. Ini semua cari alasan je, malas cakap lah malas. Jadi tuan-tuan dan perempuan sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu orang malam nak panggil saya ceramah ni suka membebel. Sebaik surau ni tempat saya, bebel lantak lah, orang marah lantak lah, beli apa kan. Kalau kita tak cakap menjadi, orang tak reti. Kadang-kadang orang kata apa tu, garang sangat ustaz, slow lah sikit. Dah ramai sangat ustaz yang slow, bagilah seorang garang. Jadi tuan-tuan dan perempuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak adalah nak garang sangat. Kadang-kadang geram juga time-time cuti kan. Yang Ustaz Muhammad pun diberi saya kuliah hari Sabtu time cuti kan. Saya memang cari peluang je, kan cuti ni penuh dah surau kan. Tapi mungkin orang tahu pagi ni Ustaz zaman yang ceramah, bahaya kalau datang. Tak datang lagi bahaya, saya peduli apa kan. Speaker tu ke atas tu sampai tingkat 16, 17, tingkat 20, tingkat 25 pun orang dengar lagi suara saya. Kecuali dia tutup telinga dia, sumbat telinga dia dengan kapas, tak dengar lah kan. Ni masalahnya tuan-tuan. Salahnya tuan-tuan dan perempuan, tajuk saya ni bukanlah tajuk saya, tajuk yang diberi ila amal Ramadan. Tadi tu mukadimah aja. Jadi tuan-tuan dan perempuan sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena banyak bersyukur. Banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan umat-umat yang terdahulu, kita ni umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu istimewa. Terlalu istimewa, banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala begitu kasih dan sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kepada umat baginda pun Allah Taala berikan berbagai keistimewaan. Kalau kita melihat umat-umat yang terdahulu, umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu, kalau melakukan kesalahan, kalau melakukan perkara-perkara yang mungkar, kalau ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tak tunggu dah. Allah Taala tak tunggu hari kiamat nak bagi balasan. Allah Ta'ala bagi dan tu Allah Ta'ala bagi dan tu umat Nabi dahulu. Kita bacalah kisah-kisah umat-umat Nabi dahulu. Nabi Nuh, bagaimana yang berlaku kepada umat Nabi Nuh, yang ingkar kepada suruhan Nabi Nuh, kepada ajaran Nabi Nuh. Apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada umat Nabi Nuh? Allah Ta'ala datangkan banjir yang besar, satu dunia habis tenggelam. Bukan banjir dekat Persis sebelah saja, bukan banjir dekat Putrajaya saja, banjir satu dunia habis tenggelam. Tuan-tuan tahu tak banjir zaman Nabi Nuh? Banjir satu dunia.
Yang tinggal manusia pada masa tu, itulah yang ada atas kapal tu. Jadi kita ni baki-baki yang ada atas kapal tu lah. 78 orang yang tinggal atas kapal tu je. Termasuklah binatang-binatang yang ada tinggal atas kapal tu, itulah yang ada. Ya, habis satu dunia Allah Ta'ala tenggelamkan kerana ingkar kepada ajaran Nabi Nuh. Dan kita baca umat Nabi lain, ya, Nabi Musa contohnya, umat dia yang ingkar, termasuk raja dia yang ingkar, Fir'aun ingkar pada ajaran Nabi Musa. Bagaimana Allah Ta'ala lakukan? Dan jantung tenggelam dalam laut. Kaum Nabi Lot, bagaimana apabila melakukan maksiat kepada Allah SWT, rumah tempat tinggal yang dibuat di dalam bukit, dalam gunung, dipahat bukit, dipahatnya bukit dijadikannya rumah. Begitu hebat sekali umat zaman Nabi Lot. Bagaimana Allah Ta'ala melakukan, Allah Ta'ala balikkan bumi ini, tenggelamkan, terbalikkan umat Nabi Lot. Kaum Samud yang tadi yang memahat batu rumah-rumahnya, bagaimana kita melihat Allah Ta'ala berikan azab kepada kaum Samud. Kesannya masih lagi kita boleh lihat. Allah Ta'ala gentik sikit je, dia merasa dia hebat, gunung dia boleh pahat, dia boleh ukir jadikan rumah. Sedikit saja Allah Ta'ala gentik, habis semua jadi padang jarak, padang terkukur. Kecuali umat Nabi Muhammad SAW, bukan tak ada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi terlalu sikit dibandingkan dosa dan maksiat, kemungkaran yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Malapetaka yang berlaku di atas muka dunia ni zaman umat Nabi Muhammad ni sekadar peringatan sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya ingat, jangan jauh sangat terpesong daripada ajaran agama. Itu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan keistimewaan lain yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad ialah antaranya amalan yang berkat. Para sahabat Nabi dulu, dia merasa cemburu, dia merasa iri hati kepada umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab apa? Sebab umur dia panjang-panjang, umur dia panjang-panjang, tak jumpa 50-60 tahun, tak jumpa, semua ratusan tahun. Nabi Nuh disebut dalam Al-Quran, dia menyampaikan dakwah 950 tahun. Dia menyampaikan dakwah 950 tahun. Ada riwayat yang mengatakan umur Nabi Nuh 1600 tahun. Dia berdakwah saja 950 tahun. Panjang umur dia. Jadi para sahabat ni dia berasa iri hati lah jumpa dengan Nabi. Kata kat Nabi, ya Rasulullah, dia kata, macam tak ada pula Tuhan ni, dia kata. Umat Nabi-Nabi terdahulu umur dia panjang-panjang, 500, 600, 700, 1000 tahun. Untungnya mereka itu sebab lamanya mereka boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan umur panjang kan. Kata para sahabat Nabi, wah, ini macam ni confirm boleh masuk syurga. Kita ni ya Rasulullah
Kau pernah cakap umur umat kamu ni baina sittin wa sab'an, antara 60 hingga 70. Pendek sangat umur. Nampak macam tak ada, nampak macam gaya tak ada can dah nak masuk syurga. Berapa hari saja boleh beribadat. Itu di antara rungutan, sungutan para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita melihat Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad ni, selain daripada yang Allah Ta'ala tak turunkan azab secara serta-merta, Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad ini beberapa keberkatan dalam hidup yang sekiranya mereka ini memanfaatkan keberkatan tersebut, maka ganjarannya, pahalanya melebihi daripada amalan umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Ni faham elok-elok ni. Allah Ta'ala kurniakan keberkatan, terlalu banyak keberkatan kepada umat Nabi Muhammad. Sekiranya kita semua ni memanfaatkan keberkatan tersebut, ganjaran pahalanya melebihi daripada amalan umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu, walaupun dia tu beramal 1000 tahun contohnya. Dia beramal 1000 tahun. Tapi kita ni walaupun kita beramal sikit, amalannya melebihi daripada amalan umat-umat yang terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad. Apa dia contohnya? Kita ambil satu-satu. Panjang ni, pukul 8 tak habis lagi ni. Dan nak masuk bulan Ramadan kan, kena ubahlah sikit, betul tak? Ini Ramadan dah 40 kali Ramadan macam tu juga, tak berubah-ubah. Si baik tajuk tu ngam dengan saya, ambang Ramadan. Pandai pula Ustaz Muhaimin beli tajuk. Antaranya ialah amalan yang berkat. Berkat-berkat ni apa tuan-tuan? Berkat-berkat ni, apa makna berkat? Barakah. Orang Melayu panggil berkat. Dalam masalah barakah, barakah, berkat ni ialah amalan, satu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, solat. Contoh solat. Solat ni amalan yang berkat. Amalan yang berkat. Orang dulu, Nabi dulu, umat Nabi dulu solat tak? Solat. Solat. Tapi dia solat mungkin 1000 tahun. Solat 1000 tahun. Diperintahkan solat 1000 tahun. Kita tak boleh solat 1000 tahun. Sebab akil balik pun dah 15 tahun. Kalau umur 60 tahun, tolaklah 60, tolak 15. Ada berapa tahun je? Kan? Lebih kurang 40 tahun lebih je. Kita boleh solat contohnya. Tapi Allah Ta'ala berikan keberkatan pada solat tu ni terlalu banyak. Bukan sahaja pada solat, bahkan amalan-amalan yang menuju kepada solat, yang berkaitan dengan solat pun Allah Ta'ala berikan.
ganjaran yang terlalu besar. Contoh, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, kalau kamu berwuduk di rumah, ambil wuduk dengan wuduk yang betul, ikut sunnah Nabi, ambil wuduk ikut sunnah Nabi, wuduk yang betul, basuh dulu tangan, telapak tangan, menjelati tangan, jari-jari tangan, basuh, ambil air, madmadah, masukkan ke lubang, ke dalam berkomo-komo, 3 kali berkomo-komo. Kali yang ketiga, ada baki air sikit di tapak tangan, masukkan ke dalam lubang hidung, sedut. Yang tak biasa buat memanglah pening kepala dibuatnya, tapi itu sunnah. Basuh muka, kemudian apa? Berkomo-komo, masuk air ke hidung, istinsyar dipanggil, berkomo-komo madmadah. Kemudian basuh muka, basuh tangan, lebihkan basuhan. Nabi sebut lebihkan basuhan, jangan ngam-ngam dekat siku. Basuh kepala, jangan ngam-ngam ambil satu jari usap kepala, ambil basahkan rambut. Basuh kaki, disempurnakan wuduk. Kemudian dia keluar daripada rumah, berjalan kaki dia untuk menuju ke rumah Allah. Apa yang Allah Ta'ala janjikan? Setiap langkah kakinya, satu kaki dia angkat, maka Allah Ta'ala gugurkan satu dosa dia. Satu kaki lagi dia turun, maka Allah Ta'ala angkatkan satu darjat. Dosa-dosa ni siapa yang dia mengampunkan? Allah lah yang mengampunkan dosa. Mak bapak tak boleh ampunkan dosa. Jadi kalau kita kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dosa, siapa lagi nak ampunkan dosa kita? Jadi pergi ke surau, pergi ke masjid, jalan kaki, mengangkat kaki, melangkah, itu salah satu daripada cara kita, dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Kemudian kita dikurniakan darjat. Darjatnya apa darjat? Kemuliaan. Kita dikurniakan kemuliaan, kita diberikan keberkatan, itu dipanggil darjat. Itu dipanggil darjat. Diangkat satu darjat, digugurkan satu dosa. Itu keberkatan. Kita pergi sampai kita solat, kita solat, solat berjemaah 27, 25 ataupun 27 ganjaran pahalanya, dibandingkan dengan semayang dia seorang diri di rumah. Dan banyak lagi pahala yang berkisar di sekitar solat itu sendiri. Itu dipanggil keberkatan solat. Lain apa? Apa dia amalan yang berkat? Baca Quran. Contohnya, baca Quran. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, ganjarannya 10. Ganjarannya 10. Nabi bagi contoh, alif lam mim. Bukan alif lam mim tu 10, tapi alif tu 10, lam tu 10, mim tu 10. Satu huruf 10 ganjaran pahalanya. Digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Al-Quran ni ada berapa huruf? Kan? Ada berapa huruf? Jadi ini keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi dulu tak ada. Kalau baca Taurat, baca je lah. Baca Injil, baca je lah. Tapi umat Nabi Muhammad baca Al-Quran, bukan sekadar baca, bahkan pahalanya juga berganda.
Apatah lagi kalau baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Contohnya sedekah. Sedekah. Jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, pahala kita bersedekah, pahala kita berinfak, pahala kita berwakaf. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan Allah Ta'ala sebut sekali dalam Quran, bandingan orang yang infakkan hartanya pada jalan Allah seperti dia tanam satu biji benih. Tanam satu biji benih, ambatat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dia tanam satu biji benih, tumbuh satu pokok. Ada 7 cabang. Setiap cabang itu mengeluarkan 100 mi'atu habbah, mengeluarkan 100 biji buah. Ini bandingan Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran. Orang yang bersedekah, tanam maknanya ke infak RM1 contohnya, dia infak RM1. RM1 itu dipanggil pokok sedekah, pahala sedekah, pokok sedekah dipanggil. Daripada RM1 itu dia menghasilkan 7 cabang pahala, 7 cabang. Setiap cabang tu ada 100 buah. Maknanya apa? Maknanya bagi RM1 dapat 700 pahala. Bagi RM1 dapat 700 pahala. Menjadi apa macam ni? Yang boleh buat Allah Ta'ala je. Bagi RM1 dapat 700 pahala. Ini orang nak sedekah pada macam tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nak bagi sedekah pun susah. Ya, tak boleh nak bayangkan agaknya, tak boleh nak bayangkan pahala macam tu banyak. Tak boleh nak bayangkan, kita tak boleh nak bayangkan. Tapi kita nak bayangkan bila? Nak bayangkan dekat akhirat tu, tak boleh pusing lah. Nak bayangkan kat mana? Dalam kubur, tak boleh pusing lah. Nak bayangkan pahala banyaknya tu, bayangkan masa kita hidup bila. Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Orang yang dah mati ni, sebut dengan Allah, ya Allah, bagi aku sedikit masa untuk hidup. Wa anfiqu, aku nak berinfak, aku nak bersedekah. Orang yang dah mati ni sebut dalam kubur, minta dengan Allah dibangkitkan semula, dihidupkan semula. Kenapa? Kerana nak bersedekah je. Sebab dia nampak dalam kubur jiran-jiran dia yang sebelah-sebelah tu hidup senang lenang dalam kubur. Rupanya apa? Rupanya hasil daripada dia hidup dulu, dia tak berhenti bersedekah. Dia mati, dia banyak meninggalkan harta-harta wakaf. Dia banyak bantu pesantren, dia banyak bantu orang-orang miskin, orang-orang susah. Setiap subuh tak pernah lekang tangan dia bagi duit kat tabung masjid, tabung surau. Pantang surau buat elan. Keluar aja bila tunggu, sentiasa menunggu bila elektrik surau nak keluar. Dia dulu yang hulurkan duit untuk bayar bil elektrik surau. Pantang dengar surau nak buat program, dia dulu yang mengimpak. Program beri makanan, memberi orang-orang makanan untuk orang-orang berbuka puasa, dia dulu. Belum keluar iklan lagi, surau belum keluar iklan lagi, dia tanya, Tuan Haji, bila nak keluar iklan ni? Macam tu. Jadi orang yang mati ni, dia tengok jiran-jiran sedang lenang. Dia bertanya, sebab apa yang kau senang lenang ni hidup ni? Aku ni kena balun lagi. Dia kata, kami ni masa hidup dulu ada rezeki sikit sebanyak, sikit cara sikit, banyak cara banyak. Kami tak berhenti menginfak. Wakaf itu paling penting. Sedekahun jariyah, faham betul-betul. Sedekahun jariyah ni wakaf, itu memang betul-betul real, actual.
Dia dipanggil sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kita bagi RM1, kita bagi RM10 wakaf untuk bina masjid contohnya. Satu masjid dapat, kata RM10 dapatlah 10 biji batu-batu. Kita wakaf RM10. Orang belilah batu-batu buat masjid. Pahala RM10 tu orang gunakan berapa ramai orang guna tu, orang guna masjid berapa ramai, orang sembahyang kat masjid berapa ramai, orang dengar kuliah kat masjid berapa ramai, baca Quran kat masjid, mengalir terus kepada kita, mengalir terus. Itu dipanggil sedekah jariyah. Jangan berkut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, memang tidak ada satu bisnes pun selain daripada keuntungannya yang berlipat kali ganda selain daripada bisnes sedekah ni. Banyak pula. Itu amalan. Saya sering ringkaskan. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad tempat yang berkat. Tempat yang berkat. Apa dia contoh tempat yang berkat? Masjid, surau. Masjid surau ni tempat yang paling berkat. Tempat yang paling berkat. Kita serabut macam mana sekalipun dalam hidup kita, datanglah surau, datanglah masjid. Tak pernah sepanjang umur saya ni, tak pernah saya jumpa orang yang serabut, dia datang masjid ataupun surau, dia keluar masjid surau, dia serabut balik. Tak. Tapi saya biasa jumpa orang yang hidup dia hampir gila kat luar tu, akhirnya dia datang masjid. Saya banyak jumpa di kat Putrajaya ni, saya jumpa. Masa tu saya imam dekat Al-Mizan, persilapan. Saya tengok orang ni tak biasa datang ni. Datang. Dah ada datang, dia tak biasa datang. Bila dia datang, orang dah balik, dia tak balik. Itu yang kita cam tu. Duduk lama kan. Saya tengok muka ni, ni muka macam orang serabut kan. Tapi dia duduk lama kan. Saya pun tanya, Assalamualaikum, terbiasa dalam. Orang sini ke? Ada kata orang sini. Rumah kat mana? Tu rumah yang dekat tepi tasik tu. Mopsol kan? Tepi tasik tu. Sebelah kelab tu kan? Tu orang besar tu. Orang kaya tu. Itu rumah juta tu lagi. Saya tanya dia. Saya tak pernah nampak. Ya betul lah, dia kata saya sibuk. Dia kata saya ni businessman. Dia cerita dia businessman. Aku nyata besar lah. Cuma sekarang ni Ustaz, saya ditimpa musibah. Dia ceritalah masalah tu ni. Jadi kita faham lah kan. Maknanya bila dia timpa musibah, dia tak ada jalan penyelesaian dia, akhirnya dia jumpa surau dengan masjid juga. Dia datang juga surau dengan masjid. Kita pun bagi nasihat lah, gini. Jangan tinggal Allah apa semua kan. Baguslah, jalan yang dia pilih tu bagus. Setengah orang dia pening-pening tiba musibah, dia lagi buat haru biru, dia tegur ni harap macam-macam tu kan, bunuh diri sebagainya. Yang ni dia nampak juga macam surau. Jadi tu nak cerita ni, surau masjid adalah tempat yang berkat. Ni kita duduk dalam majlis kuliah ni, duduk dalam majlis kuliah, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, duduk dalam majlis ilmu di surau tu dah berkat dah. Surau tu dah berkat dah. Tapi bila kita duduk dalam surau duduk, ada pula majlis ilmu. 4 benda besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. 4 benda besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala beri kita sakinah. Sakinah ni tidak adalah satu nikmat yang cukup besar dalam hidup kita, ialah sakinah. Sakinah ni tenang. Tengok, tak boleh tidur kat rumah, datang ke surau. Dan time tu ada kuliah, tak dan apa, mukadimah dah lena. Sebab tu tenang sangat, sakinah. Allah Ta'ala berikan ketenangan, kelapangan. Itu dipanggil sakinah. Ada dalam surau, dan surau ada dalam majlis ilmu. Ketenangan. Yang keduanya, Allah Ta'ala beri kita rahmat. Rahmat ni memang kita minta dari Allah Ta'ala, rahmat. Kita memang sentiasa minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian
Yang ketiganya, Allah Ta'ala sebut nama kita kepada penduduk langit sana. Allah Ta'ala sebut seorang-seorang, Allah Ta'ala sebut, si Fulan tu ada dalam majlis, dia sebut nama kita kepada para malaikat. Malaikat ni kita tak tahu berapa jumlah dia, berjuta-juta, berbilion malaikat ada dekat langit. Bila Allah Ta'ala sebut nama, apa peranan malaikat? Malaikat ni diaminkan. Allah Ta'ala kata bagus Tuan Haji Daud, dia bukan saja pengusi, dia boleh jadi Bilal, boleh jadi imam. Lepas tu dia ada pula dalam majlis kuliah contohnya. Allah Ta'ala sebut bagus, malaikat pun amin, berbilion malaikat amin. Macam tu, ya. Kemudian Allah Ta'ala utuskan malaikat menaungi majlis ilmu, utuskan malaikat menaungi majlis ilmu. Dan malaikat ni kerja dia menaungi, tahu tak? Malaikat ni dia ada 700 sayap, dibuka sayap. Menaungi maknanya dibuka sayap dia. Malaikat ni ada 700 sayap dan dibuka sayap dia menaungi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Dan menggugurkan pahala-pahala kepada mereka-mereka yang berada dalam majlis ilmu. Masya Allah, itu keberkatan tempat masjid. Tempat lain yang berkat apa? 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya, solat di Mekah 1 rakaat bersamaan dengan 100,000 pahala. Berkatnya Masjidil Haram. Solat di Masjidil Nabawi 1 rakaat bersamaan dengan 1000 pahala. Solat di Masjidil Aqsa Palestin sekarang ni 1 rakaat bersamaan dengan 500. Tempat yang berkat. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu, yang kami berkati sekitarnya. Dan para ulama sebut bukan sahaja dalam Masjidil Haram, bukan sahaja dalam Masjidil Nabawi, bukan sahaja dalam Masjidil Aqsa, bahkan di sekitar tanah yang ditutup haram, tanah haram tadi itu, apa juga amalan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itulah ganjaran pahala. Tempat lain contohnya di bumi Arafah, itu tempat yang berkat. Di bumi Arafah, tapi orang yang mengerjakan haji dapatlah duduk di bumi Arafah daripada lepas zuhur sampailah tenggelam matahari, sampai ke masuk maghrib. Berapa jam duduk di bumi yang penuh dengan keberkatan. Doalah apa saja pada ketika itu Nabi ajar, nescaya Allah Ta'ala akan memakbulkan akan doa kita. Dan yang ketiganya ialah masa yang berkat. Masa yang berkat. Masa yang berkat ni banyak masa yang berkat. Kita boleh bagi masa harian, kita boleh bagi masa mingguan, kita boleh bagi masa bulanan, kita boleh bagi masa tahunan. Masa yang berkat dalam kehidupan kita. Ini yang kemuncak kepada pertanyaan sahabat Nabi jadi kepada Nabi. Walaupun umur kau pendek, umur kamu pendek, tapi Allah Ta'ala berikan kepada kamu masa yang berkat. Sisa umur, baki umur yang berkat. Umur yang berkat. Masuk masa yang berkat ni tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya masa yang kita gunakan, kalau kita kata masa harian, Nabi sebut dalam hadis, antara satu solat ke satu solat, yufakkir sayyi'ah, boleh mengampunkan akan dosa-dosa, menggugurkan akan dosa-dosa kita. Antara solat subuh dan solat zuhur. Solat subuh kita keluar lepas subuh, pergi kerja dan sebagainya, kita tak lekang daripada dosa-dosa kecil. Contohnya dosa-dosa kecil, kemudian nak masuk waktu zuhur, dosa-dosa kecil itu akan terhapus apabila kita menunaikan solat zuhur tadi. Ini masa yang berkat yang diberikan oleh Allah Ta'ala.
antara masa, antara zuhur dengan asar, kita lakukan dosa-dosa kecil, mayang asar gugur dosa-dosa, itu dipanggil masa harian. Begitu juga Nabi sebut dalam hadis yang sahih, apabila kita menunaikan solat tahajud 2/3 malam contohnya, waktu itu waktu yang setiap hari, waktu yang penuh dengan keberkatan, waktu yang penuh dengan keberkatan. Kemudian mingguan, Nabi sebut dalam hadis yang sahih juga, antara Jumaat ke Jumaat, antara Jumaat ke Jumaat menghapuskan dosa. Dalam seminggu itu kita buat dosa-dosa kecil, lepas daripada Jumaat, datang Jumaat yang berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan seminggu yang lepas. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian bulanan, keistimewaan dalam bentuk bulanan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard wa minhu arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah 12 bulan yang Allah Ta'ala jadikan, ciptakan ketika Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ialah bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang suci, berbanding dengan bulan-bulan yang lain, 8 bulan yang lain. Apa dia 4 bulan arba'atul hurum tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan Rajab. Jadi buat apa ni? Kita tengok jam 39, sikit lagi lah, Ramadan pun tak masuk lagi. Jadi 4 bulan yang haram. Sekarang ni kita berada di bulan Rajab. Ini bulan Rajab kan kita kan? Itu bulan Rajab sekarang ni. Kita tidak termasuk dalam bulan yang haram. Berapa ramai yang tahu yang bulan ni bulan Rajab? Berapa ramai yang tahu bulan ni sekarang ni kita berada di bulan yang haram? Maksud bulan yang haram ni ialah bulan yang istimewa, yang berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala ni tuan-tuan dan puan-puan, dia yang menjadikan kita, dia yang menjadikan kita, dia sayang pada kita, dia sayang pada kita. Kalau kita nak buat satu benda pun, kadang-kadang kita plan berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita plan, kita perancang. Ini kan pula Allah Ta'ala kan yang maha hebat. So Allah Ta'ala pun dia plan kita ni, dia plan hamba dia ni, supaya hamba ni berjaya dalam hidup dunia dan akhirat. Cuba kita tengok, kalau kita fikirlah, kita fikir senang-senang, kita fikir 4 bulan haram ni bermula daripada Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ni tidak ada apa pun, tidak ada istimewa pun berbanding dengan bulan Rajab ni. Contohnya bulan Rajab ni adalah peristiwa istimewanya, ada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala panggil Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk terima kepaduan solat. Bulan Dzulqa'dah tak ada apa. Tapi cuba kita fikir, selepas daripada bulan Dzulqa'dah, bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan kita supaya kita prepare diri untuk kita menghadapi bulan yang besar selepas daripada Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Apa dia peristiwa yang besar dalam bulan Dzulhijjah? Peristiwa haji. Haji ini satu peristiwa yang besar. Kita kena prepare, physical, mental, spiritual, semua kena prepare. So sebulan Allah Ta'ala bagi kita masa, bulan beramal, beramal dalam bulan Dzulqa'dah tu, baca Quran, sembahyang, apa semua. Ni nak pergi haji, pertama sekali haji Purada ni, orang yang banyak duit ni pergi bayar kan haji 100,000, 200,000 kan, dapat keputusan besok nak pergi haji contohnya.
baru nak beli tiket pun kat airport. Contoh Haji Purana lah kan. Dia banyak duit, dia tak fikir dah tu kaedah tadi tu. Besok nak pergi haji, besok dah barulah buat persiapan apa semua kan. Tapi kita tak, Allah Ta'ala aturkan kita supaya fikir tu di kaedah, kamu tingkatkan amalan. Kamu tingkatkan amalan sebab kamu nak pergi tempat yang penuh dengan cabaran. Kemudian dalam Zulhijjah apa lagi? Korban. Begitu juga korban, kena prepare sebulan tu, cari duit apa semua kan, ambil satu bahagian korban. Ini kadang-kadang surau buat setahun, buat collection, RM100 setahun, selama setahun sampai korban pun orang tak boleh nak tu juga. Kemudian selepas daripada itu ialah Muharram, tahun yang pertama, bulan yang pertama dalam Islam, Muharram. Jadi Muharram ni bulan yang pertama dalam kalender umat Islam. Apa istimewanya Muharram? Istimewanya Muharram ni, para sahabat Nabi dulu, ini muqaddimah kepada Ramadan. Muqaddimah kepada Ramadan. Kita ni dah masuk Ramadan baru kita tahu Ramadan. Para sahabat Nabi dulu Muharram tu dia dah ingat Ramadan dah. Muharram tu dah ingat Ramadan dah. Muharram tu dah prepare untuk Ramadan. Muharram tu dia dah mempertingkatkan amalan dia sebagai persediaan untuk Ramadan. Kemudian apa? Sengkar lama daripada Muharram, lebih kurang dalam 7 bulan Muharram, 7 bulan barulah Rejab. Rejab, bulan yang ke-7 dalam Islam, kalender Islam, bulan yang haram. Adalah peristiwa Isra Mi'raj. Bukan saya nak sebut peristiwa Isra Mi'raj itu, tapi kita nak sebut Rejab ini ialah dipanggil ambang kepada Ramadan. Ini ambang Ramadan tajuk ni sama Amin. Rejab ni ambang kepada Ramadan. Saya nak sebut tu sikit je. Ambang kepada Ramadan. Bukan peristiwa Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj ni kita sendiri boleh cerita, tak payah panggil ustaz. Kalau setakat cerita Isra Mi'raj ni Nabi daripada Mekah apa semua tu sampai ke langit turun jumpa ni, kita sendiri boleh cerita. Kalau cerita pun tak guna, semayang macam tu juga contohnya. Tapi Rejab ni muqaddimah kepada Ramadan. Ada hadis-hadis yang sahih yang menceritakan bagaimana Nabi mempertekadkan amalan di bulan Ramadan. Contohnya Nabi memperbanyakkan puasa di bulan Ramadan. Ada sahabat tengok Nabi, dia kata, dia kata Nabi ni macam dia puasa di bulan Rajab ni macam dia nak puasa sepanjang tahun. Contoh macam tu. Maknanya Nabi buat puasa straight 10 hari. Lepas tu ada sahabat kata, aku tengok Nabi ni di bulan Rajab dia macam tak nak puasa. Maknanya dia puasa 10 hari, dia tak puasa 10 hari. Contoh macam tu. Ni amalan yang Nabi lakukan. Tapi kita tak buatlah macam mana kita nak ikut Nabi ke, ataupun kita nak puasa Isnin Khamis ke, ataupun kita puasa 3 hari kita pulang, ataupun selang sehari kita pulang lah. Tapi itu yang Nabi lakukan. Nabi pertingkatkan, Nabi buat preparation diri dia nak menghadapi bulan Ramadan. Dalam bulan Rajab Nabi tingkatkan amalan, Nabi tingkatkan baca Quran, Nabi tingkatkan semayang sunat, semayang malam sebagai persediaan untuk semayang tarawih nanti. Lebihkan baca Quran, sebab kalau boleh sebulan Ramadan tu nak khatam Quran. Azam kita nak khatam Quran sebulan Ramadan. Kalau boleh, itulah setahun sekali kita khatam Quran. Jangan tak khatam. Ini Ramadan tu tak khatam Quran. Wahal. Jadi prepare di bulan Rejab. Kan? Bulan yang haram. Ini bulan ni penuh dengan keberkatan ni. Buatlah amal ibadat, sedekah ke apa ke, memang berganda pahalanya. Maknanya berkat ni pahalanya berganda lebih daripada bulan yang tak haram tu tadi. Lepas tu apa lagi? Lepas tu tahunan, amalan tahunan. Tahunan ni macam bulan Ramadan lah, tu tahunan lah.
Bulan Ramadan ni tak payah cerita lah. Memang bulan yang cukup hebat, bulan yang sangat hebat. Pastikan kita dapat Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, ini dia kemuncak dia. Kita dapat satu malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya ibadat kita lebih kurang 83 tahun. Dapat malam Lailatul Qadar, kita beribadat seolah-olah 83 tahun. 83 1000 bulan, 83 tahun beribadat. Ibadat kita tu bukan ibadat macam kita hidup ni. Maksud ibadat tu, ibadatnya contohnya kalau kita baca Alif Lam Mim contohnya, tiba-tiba mati. Malam tu malam itu qadar. Malam tu malam tu qadar, baca Alif Lam Mim kan. Pahala kalau bulan biasa 30. Tapi bulan Ramadan pahalanya tak tahulah, Allah Ta'ala yang bagi. Wa ana ajzi bi, Allah Ta'ala pun dalam hadis kursi, bulan Ramadan ni pahala tu beri kat aku. Selama ni pahala kita ni, sekarang ni pahala-pahala kita ni, bulan ni malaikat yang bagi. Tapi bulan Ramadan tak, Allah Ta'ala kata ana ajzi bi, aku sendiri akan bagi pahala tu. Jadi kita pun tak tahu berapa pahala. Maknanya kalau kita Alif Lam Mim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka 83 tahun tu pahala tu berjalan. Setiap detik pahala berjalan. Tengah bagi singgit malam tu, qalu inna lillahi, mati singgit. Kalau bulan biasa 700 pahala. Bulan Ramadan tak tahulah berapa banyak pahala Allah Ta'ala bagi. Maka setiap detik kita bagi singgit. Agaknya ada 60 saat, 60 detik, 60 macam tu lah, singgit. Bayangkan berapa banyaknya pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ada sebulan lebih lagi. Ada sebulan lebih lagi. Ini bagus ni buat amal Ramadan, ceramah amal Ramadan. Kalau boleh hari-hari buat ceramah amal Ramadan. Supaya Ramadan kita tahun ni berbeza daripada Ramadan yang lain. Ni bulan yang besar. Ini acara tahunan. Macam juga Emporium, IOI Mall tu dia buat apa ni? Dia buat offer setahun sekali. Berduduk orang pergi sampaikan IOI Mall tu tambah wing lah. Ini ramainya manusia. Apatah lagi kalau IOI Mall ni buat offer diskaun 70%, 80%. Nak untung IOI Mall tu. Parking habis semua, keliling tak cukup parking dalam, keluar dia habis orang parking. Itu manusia yang offer. Ni Allah Ta'ala yang offer. Allah Ta'ala yang offer setahun sekali, Allah Ta'ala offer kita. Ini pesta, dipanggil pesta. Pesta kita untuk kita mengaut sebanyak mungkin pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara kita masih lagi ada umur. Ingat tu. Dan berdoalah kita supaya Allah Ta'ala pertemukan kita bulan Ramadan sampailah habis bulan Ramadan. Doa. Sebab apa? Sebab ya Allah, aku nak pahala. Sebut direct dengan Allah, aku nak pahala sebanyak mungkin aku dapat bulan Ramadan ni ya Allah. Aku nak pulun habis-habis. Guna ayat tu, guna ayat saya ni. Ya Allah, aku nak pulun habis-habis. Baca Quran nak pulun, main tarawih nak pulun, main tahajud nak pulun habis-habis. Maka kita nak pahala. Dan kita nak pahala. Lepas tu nak matikan, matilah. Lepas Ramadan tu kita reda. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, saya mohon banyak maafan buat saya ni ambil masa yang panjang, ambil masa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita masa yang kita ada ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang sebaik mungkin. Kita berada di bulan yang haram ni, bulan Rajab. Minta kepada Allah Ta'ala, berilah lebih masa ni ya Allah, berilah ganjaran yang sebaik mungkin kepada kita. Dan kita nak tengok ganjaran tu insya-Allah masa kita dalam kubur, masa kita ke akhirat nanti. Jadi saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak sekiranya terdapat terkasar bahasa, salah dan silap. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita peroleh pada pagi ini kita amalkan. Mana yang baik itu kita amalkan, dan mana yang buruk itu kita jadikan sepadan. Sekian aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.